Bagi ucapan sulung saya sebagai ahli Parlimen Machang, pada hari ini saya ingin menunjukkan kasih di atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sewaktu istiadat pembukaan Parlimen Penggal Kedua, Parlimen ke-15 ini. Dan saya ingin juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pengundi Machang kerana memilih saya selaku wakil rakyat mereka tempoh hari. Tuan Di-Pertua, semalam kita dengar banyak perbahasan yang berkualiti daripada pengerusi backbenchers, daripada ketua pembangkang dan yang lain-lain, melibatkan hala tuju negara kita yang tercinta ini. Antara isu yang dibangkitkan oleh Titiwangsa adalah berkenaan dengan kelembapan pertumbuhan negara. Saya suka ingin meneruskan penghujahan beliau dengan merujuk satu laporan yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers yang bertajuk The World in 2050 yang diterbitkan pada tahun 2015. Yang mana laporan tersebut merujuk kepada pertumbuhan unjuran pertumbuhan ekonomi 32 negara dunia yang merangkumi 84% KDNK global. Sedikit gambaran untuk saya kongsi dengan Dewan Yang Mulia ini. Siapa di tangga 10 tertinggi 2050? Yang pertama China, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia, rakan jiran kita, yang kelima Brazil, yang keenam Meksiko, ketujuh Jepun, ke-8 Rusia, ke-9 Nigeria dan ke-10 Jerman. Jelas 30 tahun akan datang akan berlaku perubahan paksi kuasa ekonomi dunia ke timur. Dan Malaysia bakal menduduki tangga ke-24. Dan kita juga bakal dipintas oleh jiran-jiran tetangga kita. Antaranya di tangga ke-23, Bangladesh, tangga 22, Vietnam, 21, Thailand dan 20, Filipina. Melihat perkembangan yang merisaukan ini, kerajaan perlu memikirkan jalan keluar strategi yang lebih menyeluruh agar pertumbuhan ekonomi negara kita terus berdaya saing dan maju. Kita perlu seperti jalan pintas, moonshot ataupun leapfrogging strategi untuk menjadikan Malaysia lebih berdaya saing dan makmur. Izinkan saya membangkitkan 3 cadangan ataupun strategi yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan pada hari ini. Yang pertama, Malaysia adalah sebuah negara perdagangan. Di peringkat antarabangsa, Malaysia perlu strategi yang jelas kembara luar, going out strategi untuk syarikat-syarikat GLCs kita maupun swasta. Seperti macam African strategy ataupun kita menumpang mana-mana strategi yang sudah dibuat oleh rakan-rakan dagang kita seperti Belt and Road Initiatives agar perkongsian kekayaan ini dapat dirasai oleh Malaysia juga. Saya teringat pada tahun 90-an ketika mana Tambun menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bersama dengan mantan Perdana Menteri ketika itu, Tuan Dr. Mahathir, kita mempunyai satu strategi pelaburan luar yang agak ampuh. Kita membawa Petronas ke Sudan dan bekerjasama dengan mana-mana kuasa veto yang ada untuk melabur di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi tapi juga pulangan pun tinggi juga. Jadi bila mana kita ada perancangan yang jelas, sudah tentulah laba daripada pelaburan ini dirasai oleh rakyat Malaysia. Dan seperti mana yang dibuat oleh rakan tetangga kita, Indonesia. Presiden Jokowi pada tahun 2014 mengumumkan bagaimana Indonesia mampu dan mahu menyahut strategi serantau ekonominya melalui poros maritim dunia, yang mana Indonesia ingin maju bersama dengan China dan strategi Belt and Road yang ada agar perdagangan yang berlaku di rantau ini juga dinikmati oleh warga Indonesia. Jadi Malaysia juga perlu berfikirkan bagaimana kita boleh meningkatkan daya saing GLC kita dan syarikat-syarikat swasta kita untuk melabur keluar dan membawa pulangan tersebut ke dalam negara. Yang kedua, Malaysia dan kerajaan pada hari ini perlu terus
amalkan dan juga melaksanakan rancangan Malaysia ke-12 sehingga habis tempohnya. Ini kerana rancangan Malaysia ke-12 yang sudah dimaktubkan dan dibentangkan di dalam parlimen ini membawa aspirasi yang cukup penting untuk semua rakyat Malaysia yang ada. Ianya benar-benar menitik beratkan pembangunan yang mapan dan juga pengagihan yang adil. Antara perkara yang dititik beratkan oleh rancangan Malaysia ke-12 yang mana falsafahnya adalah berdasarkan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang kita tahu telah dibatalkan oleh kerajaan pada hari ini dari segi penggunaan dalam surat menyurat. Tapi saya harap perkara ini tidak dibatalkan dari segi semangat dan isinya. Penekanan khas diberikan kepada 6 negeri kurang membangun di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu. RMK 12 menegaskan 50% jumlah perbelanjaan pembangunan asas perlu diberikan kepada 6 negeri ini. Alhamdulillah, Sabah dan Sarawak menikmati banyak perkara yang kerajaan persekutuan telah lakukan sepanjang 3 tahun kebelakangan ini. Tapi kami harap selaku ahli parlimen daripada Kelantan jangan anak tirikan negeri Kelantan walaupun kami ditakbir oleh pembangkang. Ini kerana banyak projek-projek strategik yang bersifat infra yang boleh menjadi pemangkin ekonomi negara dan negeri telah diluluskan dalam RMK ke-12. Antaranya Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Krai, pembinaan infra kawasan industri bersepadu berasaskan IBS di Sungai Bagan Labuk Macang, dan juga projek-projek lain yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi negeri dan negara. Dan saya juga ingin membuat sedikit penilaian kepada cadangan Yang Berhormat Subang semalam, yang mana beliau mencadangkan untuk membantu mengurangkan hutang negara, kita perlu apungkan Petronas. Ini saya tidak setuju. Kerana cadangan seperti ini telah kita sering dengar sejak 2008 lagi, ketika mana kita apungkan Sime Darby ketika itu. Cadangan ini bukan langkah yang baik untuk mengurangkan hutang negara. Jangan samakan Petronas dengan Saudi Aramco. Yang dicadang oleh Subang semalam, 20% itu nak dilepaskan pegangan kepada siapa? Malah Petronas adalah satu syarikat yang 100% milik kerajaan yang bernaung di bawah Akta Petroleum Development Act 74. Saya akan bagi cadangan tentang bagaimana mungkin kita boleh perkasakan Petronas dalam perbahasan belanjawan nanti, insya-Allah. Yang ketiga, cadangan untuk kita memajukan negara tidak lain tidak bukan pemberdayaan sumber manusia, human capital. Ini saya fikir satu perkara yang amat penting. Kelapa sawit, petroleum, ya, komoditi membantu, tapi dari segi sumber manusia adalah lebih penting kita labur dan jadikan tunjang kepada pembangunan negara. Dan semalam kita dikejutkan oleh jawapan daripada Menteri Pendidikan Tinggi, statistik yang agak mengejutkan. Peminjam PTPTN B40 berjumlah 1.84 juta. Ini bermakna anak muda kita yang baru nak masuk kelas menengah nak membayar cukai tidak mampu sebenarnya membayar cukai. Dan lebih malang generasi ini kalau kita ingat, mereka ni terbagi kepada 2 kumpulan secara ringkasnya. Yang pertama, kumpulan yang saya istilahkan sebagai pandemills, ini World Economic Forum keluarkan, iaitu golongan millennials, anak muda yang lahir pada tahun 2000, yang terkesan teruk kerana COVID-19. Tak boleh pergi sekolah, tercicir dan sebagainya. Jadi golongan ini, kalau kita lepaskan mereka ke pasaran terbuka, tidak adil bagi saya. Macam main golf lah, tak ada handicap. Macam mana nak menang? Macam mana nak maju? Perlu ada satu dasar khusus untuk golongan pandemills ini. Yang kedua, golongan belia resah. Ataupun seperti kata Profesor Guy Standing daripada SOAS Precariats. Mereka ini golongan yang sebenarnya mempunyai ijazah sijil tapi tak mampu membangunkan diri kerana tiada identiti pekerjaan tetap. Mereka bukan tidak ada ilmu, ada, tapi mereka terpaksa ditekan dengan situasi dan sistem yang ada. Jadi 2 golongan ini, kalau kita tidak berjaya membantu mereka dalam pelbagai bentuk dan cara, maka kita akan gagal melahirkan generasi kelas menengah yang baru, M40,
yang mampu membayar cukai kepada negara, yang mampu menanggung pelbagai pembelanjaan yang negara perlukan. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Yang Mulia, fakta yang lebih menjerut yang saya ingin kongsi ialah daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, yang mana dalam kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima, golongan yang saya sebutkan tadi, 1.84 juta belia PTPTN ini, mereka ini juga digolong sebagai generasi sandwich. Sandwich generation. Kerana apa? Kerana 70% warga emas tinggal dengan anak atau keluarga terdekat. Golongan inilah yang jaga mak bapak. 8 daripada 10 warga emas dapat bantuan kewangan daripada anak-anak yang saya sebutkan tadi. 48% anak-anak ini membantu membayar ibu bapa mereka bayar bil. Dan 67% daripada mereka juga bantu ibu bapa mereka beli makanan dan barangan asas di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak mempolitikkan PTPTN kepada Yang Berhormat Pandan, dia tak ada dalam ni pada hari ini. Tapi saya ingin menanya kepada beliau, what is your strategy to help this group of people dengan izin? Sebab beliau sepanjang karier politik beliau memang dikenali sebagai aktivis membantu PTPTN. Jadi itu yang kami cuba tanya, bukan kita menuduh fitnah dan sebagainya. Jadi saya yakin Yang Berhormat Pandan akan mampu menawarkan cadangan yang baik dan kita bersedia membantu beliau sebagai pembangkang, insya-Allah. Dan yang terakhir sebelum saya mengakhiri ataupun menggulungkan perbahasan saya, ingin juga saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk memartabatkan TVET. TVET ni dilihat sebagai second class institution dalam pendidikan kita. Tidak sama seperti di Jerman, Fachhochschule yang ada. Yang mana siapa yang belajar di Fachhochschule, walaupun dia aliran vocational, tapi martabat dan darjatnya adalah sama dengan pendidikan universiti yang lain. Ini kerana di Jerman mereka ada ekosistem SME yang kuat. Mereka ada BMW, Audi, BASF dan sebagainya, yang mana peluang pekerjaan anak muda yang terlibat dalam sektor Fachhochschule ini atau TVET ini guaranteed jobs. Ya. Tapi di Malaysia saya yakin ini masih lagi terkebelakang dan perlu diperkuatkan bukan saja sistem TVET itu, tapi SME kita. Tapi malanglah kalau banyak sangat GLC, sama ada di federal dan negeri, bersaing rapat dengan swasta, crowding the market. Macam mana SME kita ingin membangun? Jadi saya menyeru kepada kerajaan untuk ada dasar yang lebih khusus tentang ini. Dan yang terakhir, Dewan Yang Mulia yang ahli berhormat sekalian, saya ingin menyentuh sedikit tentang falsafah madani yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Yang Amat Macang, saya mohon sikit penjelasan. Boleh ya? Silakan. Sikit. Saya nak tanya Yang Amat Macang berkaitan dengan isu PTPTN yang disebut oleh Yang kemarin ya, masih nampak ada polemik perbahasan di luar sana. Jadi dalam manifesto PH disebut jelas ya, semua membacanya, memansuhkan PTPTN dengan bersasar. Jadi apa yang disebut oleh Yang Amat Macang betul ya. Jadi nampak Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Pandan ni dia mungkin terlupa manifesto yang telah pun dibentang kepada pengundi hari itu, ataupun dia sengaja buat terlupa apa yang telah dijanji kepada anak-anak muda kita. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Ya betul, memang. Yang Berhormat Gulong ya. Istilah yang digunakan adalah mengampunkan hutang PTPTN secara bersasar. Yang saya harap insya-Allah kalau ada peluang dapat dilunasi oleh kerajaan dengan baik. Ringkasnya Tuan Di-Pertua, sebelum saya gulung yang terakhir, saya menyeru kita menyokong gagasan madani ini dengan memahami madani seperti mana yang sepatutnya difahami. Madani ini adalah satu falsafah yang benar-benar luhur dalam Islam. Dia berasal bukan daripada madana sahaja, tapi daripada akar kata din, agama. Jadi saya berterima kasihlah kepada DAP kerana menyokong dasar yang benar-benar berasaskan Islam dalam kerajaan kita pada hari ini. Dan insya-Allah yang mana baik kita sokong, kita tidak akan menafikan sama sekali. Cuma saya ingin menegur pegawai-pegawai Yang Berhormat Tambun, kalau nak terjemah konsep madani ini secara molek, jangan gunakan buku skrip itu yang mana buku bahasa Inggeris yang asal. Sebab memang cukup lari dengan terjemahan bahasa Melayu. It is a good concept, but wrong kind of translation, adaptation. Jadi saya mohon pembetulan ini dibuat di peringkat Jabatan Perdana Menteri agar
falsafah madani ini dapat dihayati oleh semua rakyat Malaysia dengan baik, dengan betul. Jadi dengan itu saya mengucapkan menjunjung kasih titah ini dan menyokong usul yang telah dibentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.